Satu coba tes. Baik, insyaallah kita mulakan kuliah malam ini, kuliah fiqh, dengan kita sama-sama baca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Yang bermaksud tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya pada anaknya, dan melebihi kasihnya pada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang mati silakan Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruhnya pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah, kita dapat sekali lagi bersama pada malam ini, minggu tahun 2023, dan masuk tahun baru lah kan, mana kuliah pertama untuk tahun baru. Jadi kita sambung kitab Munyatul Musalli, syarat ke-6. Syarat ke-6 untuk solat suci daripada najis. Hari itu kita dah bincang syarat yang ke-5, ke-4 dan ke-5. Ke-4 itu kaifiat solat, mengetahui kaifiat solat. Ke-5
kelima, suci daripada hadas besar dan kecil. Syarat keenam, suci daripada najis. Dan keenam, kata musannaf, dan keenam, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan akan dia pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya. Dan janganlah bersentuh sesuatu suku daripada badannya. Dan janganlah bersentuh sesuatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya. Maka tiada sah sembahyang serta suatu daripadanya, atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis, seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing dan lainnya. Dan tiada mengapa jika berbetulan, dan tiada mengapa jika berbetulan dengan dia pada ketika bangunnya dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu dan sedikit darah dan tahi lalat dan nanah dan tanah jalan raya yang najis dan darah tumor dan kutu anjing dan darah bisul dan nanah dan dano dan air kuman yang ada baginya baunya. Dan jikalau sembahyang ia dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya, dengan tiada mengetahui dengan dia atau dengan lupa, kemudian teringat, saya wajib mengulangi akan dia. Saya wajib mengulangi akan dia. Panjang untuk yang ke-6 ni ayat dia tu. Baik. Kita lihat semula. Dan ke-6, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia pada tubuhnya dan kainnya. Jadi perkataan najis, perkataan suci, yang ini telah sabit dengan suruhan menjauhi najis, tetapi tiada wajib ia di luar sembahyang. Tetapi haram jika berlumur dengan najis di luar sembahyang itu pada badan dan kainnya dengan tiada hajat, maka tertentulah wajib di dalam sembahyang juga. Baik, kita lihat suci. Suci maknanya apa? Suci makna bersih lah. Ke-6, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan. Dalil disyaratkan suci daripada najis, seperti contohnya hadis Rasulullah SAW, di mana Nabi pernah bersabda, tanazzahu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Tanazzahu mana bersihkan oleh kamu daripada kencing. Bersihkan diri kamu daripada kencing. Tanazzahu minal bauli, ataupun istibrakkan akan dia daripada kencing. Fa inna amatal azabil qabri minhu, kerana sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu darinya. Kebanyakan azab kubur itu daripada sebab najis sedilah. Najis yang kadang-kadang terpecik pada kain kan. Ni biasanya gulungan Adam lah, gulungan lelaki. Sebab lelaki kan kadang-kadang dia buang air tu, dia berdiri kan. Dia tak sempat nak duduk, ataupun memang dia pesen macam tu berdiri. Kita tengok kalau kadang-kadang orang bawa kereta, bawa lori, dia tak sempat nak buat apa, nak kencing. Dia berhenti di jalan tu, apa dia buat? Dia tembak lah di jalan tu kan. Macam tu lah. Itu kebiasaan lelaki. Kalau perempuan takkan nak berdiri pula kan, pola-pola biasanya. Macam tu, pola-pola. Kalau perempuan berdiri kan kencing, hodoh sangat lah rupa dia, hodoh sehodoh-hodohnya.
Kerana perempuan biasanya akan jangkung. Tapi apa yang disuruh oleh Rasulullah supaya berkencing dalam keadaan jangkunglah, sama lelaki atau perempuan. Supaya apa? Supaya jangan terpeciklah air itu nanti. Kencing itu terkena pada seluar, kain dan sebagainya. Kerana kalau seandainya benda itu berlaku, maka akan kemudian pakaian itu digunakan untuk solat, maka akan bernajis dan akan makna sembahyangnya tak sahlah sebab bernajis. Dan samping itu kata Nabi tadi kan, fa inna amatal qabri azabil qabri minhu, maka sungguhnya keumuman azab kubur, mana kebanyakan, amah ni kebanyakan, azab kubur itu hasil daripada kencing yang tidak diuruskan dengan betul lah, macam tu. Kemudian daripada Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kuntu rajulan mazza'an fa amartu rajulan ay yas'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama limakani ibnatihi fasa'ala faqala tawadda'a waqsil zakaraka. Maksudnya saya laki-laki yang selalu keluar air mazi. Dia kata, kuntu rajulan mazza'an. Ni daripada Ali lah, daripada Ali. Sayyidina Ali. Saya laki-laki yang selalu keluar air mazi. Maka saya arahkan satu laki-laki untuk mensoalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tanya direct dengan Nabi, dia malu. Dia suruh orang lain tanya. Gitu. Kerana Ali itu menantunya. Maklumlah dia menantu. Sebabkan dia menantu, dia malu dengan Rasulullah. Lalu soalnya akan Rasulullah SAW. Maka laki-laki tadi pun tanyalah dengan Nabi. Maka sabda Rasulullah SAW, naklah dia berwuduk. Dia kata, faqala tawadda'. Maka Nabi berkata, naklah dia berwuduk. Waghsil zakaraka, dan basuhlah akan zakarnya, kemaluan dia lah. Maka basuhlah kemaluan dia. Ini nak menunjukkan bahawa air mazi itu najis lah. Dia air mazi itu berbeza dengan air mani. Kalau air mani itu kan terpancar. Dia ni tidak terpancar. Dia ni disebabkan kadang-kadang keletihan, penat, letih dan sebagainya, maka akan keluarlah air mazi itulah. Tapi dan dia kira najis, maka dia dikira najis. Macam tu. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan yang mustahadah. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang perempuan yang mustahadah. Perempuan mustahadah ni perempuan yang darah dia keluar melebihi daripada tempoh haid. Namanya darah penyakit. Darah yang keluar melebihi daripada tempoh haid. Kebiasaannya ulu perempuan lah. Kebiasaan perempuan haid berapa? 15 hari kan? 15 hari kebiasaan perempuan haid. Ni dia lebih pada 15 hari masih ada darah. Itu darahnya namanya darah mustahadah, darah penyakit. Jadi untuk darah penyakit ini, maka Nabi kata, iksili dam fa inna isili ad-dama anki. Isili dami anki wasalli. Maksudnya basuhkanlah darah daripada engkau serta bersolatlah. Nampak? Basuh dan solat. Maknanya tak perlulah orang kata mandi ada besar lagi, sebab dia dah habis daripada tempoh tu. Maknanya kalau ada 15 hari itu dia terus mandi ada besar. Tapi kalau lepas dia mandi ada besar tu masih berlaku darah, maka darah itu dia katakan darah istihadah. Istihadah adalah darah penyakit. Jadi untuk darah penyakit ni tak perlu mandi. Mandi juga. Dan sembahyanglah, dia kata. Isini dam anki wasani. Mana mandi, basuh, dia kata. Basuh bukan mandi. Isini ni maksud basuh, bukan mandi.
Mandi, basuhlah akan darah tadi dan bersolatlah. Jadi memang darah tu darah penyakit tentu. Baik. Kemudian yang keenam tadi, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Tak pada tubuhnya. Kalau disebut di sini pada tubuhnya. Kalau sebut dalam syarah dalam satu kitab lagi dia kata qauluhu tubuh. Bermula kataan musannaf itu tubuhnya, yakni setengah daripada tubuh yang wajib suci, iaitu barang yang dalam mulut, yang di dalam hidung dan dalam mata dan telinga. Maka jika memakaikan yang mutanajis, nescaya tiada sah sembahyangnya selama tiada dibasuhnya, dan jika jahil dia adakan dia sekalipun. Kalau sini kata pada tubuh ni umumlah. Hatta dia kata dalam mulut sekalipun, kalau ada najis tu maka tidak sah. Kemudian kalau dalam hidung pun ada najis, ada darah, dalam mata pun ada darah, ada telinga, dalam telinga pun ada darah. Contoh dia najis kan, darah kan kira najis, maka sembahyangnya tidak sah. Jadilah. Maka naklah dia membersihkan najis tu dulu, barulah dia solat, kata. Baik. Kemudian dan kainnya itulah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, syarat dalil disyaratkan bersihkan pada kain, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muddatsir, wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu maka naklah kamu bersihkan akan pakaian kamu. Baik, kemudian ada satu hadis ditimba daripada Jabirah As-Samrah. Jabirah As-Samrah radhiyallahu taala anhu. Jabirah ni Jabir bin Samrah. Jabir bin Samrah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, sami'tu rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, usalli fi saubil ladzi ati bihi ahli. Qala, na'am, illa an tara fihi syai'an fataghsilahu. Maksudnya saya dengar satu laki-laki menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Jabir dengarlah ada seorang lelaki tu tanya dengan Nabi satu soalan. Apa yang dia tanya? Dia kata, usalli fi sawbil ladzi ati bihi ahli. Bolehkah saya sembahyang bersolat pada pakaian yang saya buat bersetubuh padanya? Bolehkah saya bersolat pada pakaian yang saya buat bersetubuh padanya? Mana alas bersetubuh kan? Maka jawabnya, bahkan boleh, kata Nabi. Qala na'am, illa an tara fihi syai'an fataghsilu. Kecuali engkau lihat sesuatu padanya, maka basuhlah akan dia. Kecuali engkau lihat sesuatu pada mana sesuatu yang najis lah. Sesuatu benda yang najis kan pada pakaian tadi kan. Kalau setakat air mani kan tidak najis. Kalau air mazi najis lah, ataupun ada darah dan sebagainya, najis lah pada kain tadi. Itu yang dia kata tadi, bolehkah saya bersolat pada kain yang saya buat bersetubuh padanya? Maka sabda Nabi, bahkan boleh, kecuali engkau lihat sesuatu padanya, maka basuhlah akan dia. Sesuatu benda yang najis lah yang ada pada kain itu, maka naklah dia basuh. Okey. Kemudian ada satu lagi hadis daripada Muawiyah. An Muawiyah radhiyallahu taala anhu annahu sa'ala ukhtahu Ummi Habibah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi sabil ladzi yujami'u fihi? Qalat na'am, iza lam yakun fihi azam. Maksudnya bahawa beliau tanya kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah ni kan salah seorang isteri Nabi kan, salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Ummu Habibah. Dia kata apa? Adakah baginda Rasulullah SAW bersolat pada pakaian yang ia bersetubuh pada dia? Lalu berkata ia, Nabi jawab,
Umi Habibah jawab, dia kata bahkan apabila tiada sesuatu yang diluati padanya, diluat, mana ada satu benda yang luat lah pada kain tersebut, mana benda yang menajis, maka tidak bolehlah kita gunakan untuk mengerjakan solat macam tu. Maka kain tu naklah dibersihkan dahululah macam tu. Kemudian diterima pula daripada Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'laihi fa khala'a an-nas ni'aluhum falamma insarafa qala lima halaltum ni'alakum faqalu ya Rasulullah arainaka khala'ta fa khala'na qala inna Jibril atani fa akhbarani anna fihima habasyan fa iza ja'a ahadukum al masjid falyaklib na'lahu falyanzur fiha fa in ra'a fiha habasan falyumassihahu bil ardi summa yusalli bihima. Baik, ini berkenaan dengan sepatu pula ataupun kapal yang bernajis. Maksudnya satu hari baginda Rasulullah SAW melakukan salat. Anna Rasulullah SAW salat. Tiba-tiba fakhalaha ala alaihi. Tiba-tiba baginda mencabutkan dua kasutnya. Sepatu dia lah. Tiba-tiba baginda mencabut akan sepatu dia. Mana sepatu daripada kulit tu lah yang boleh gunakan untuk buat solat tu. Macam tu. Lalu para sahabat pun mencabut kasut masing-masing. Bila mereka nampak Nabi mencabut akan sepatu dia, sepatu yang khauf tu kan, khauf, dia namanya khauf lah kan. Di dalam bab fiqh kan ada satu bab tu berkenaan dengan sembahyang menggunakan sepatu tu pada kulit tu. Lalu para sahabat pun cabut akan kasut masing-masing. Tatkala selesai daripada sembahyang tadi, lalu baginda Rasulullah SAW pun bersabda, dia kata, lima khalatum ni'alakum, kenapa kamu mencabut akan kasut-kasut kamu? Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ra'ainaka khalaqta, kami lihat engkau mencabut akan kasut engkau. Kami tengok engkau cabut kasut, fahalakna, maka kami mencabutlah. Sebab ialah Nabi, apa yang Nabi buat kan para sahabat ikut. Macam tu. Ra'ainaka halaqta, ya Rasulullah, kami dengar engkau cabut sepatu engkau ketika nak solat. So lalu kamu pun cabut semualah. Qala inna Jibril atani, maka Nabi Muhammad SAW pun kata, sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku. Fa akhbirani inna fihi ma habasya, maka Jibril tadi menghabarkan kepada aku pada sepatu tadi, kasut yang aku ada najis. Jibril datang pada aku menyatakan bahawa pada sepatu yang aku pakai itu ada najis. Okey, lalu fa iza jaa ahadukum masjid falyaklib na'laihi, maka apabila datang seorang kamu kepada masjid, maka hendaklah membalik-balikkan akan dua kasutnya. Fal yaklib na'laihi falyanzur fiha, maka hendaklah ditilik kepada kasut itu. Fa in ra'a fihi ma abasan, maka kalau seandainya seorang itu melihat akan kasutnya tadi terdapat najis, fal yamussahu bil ardi, maka hendaklah dia sapukan dia pada bumi, dia kata. Okey, hendaklah membalik-balikkan dia akan dua kasut tadilah. Dan tiliklah akan keduanya. Jika melihat dia akan najis, maka hendaklah sapu akan dia dengan bumi. Kemudian bersolatlah dengan dia pada keduanya. Nampak? Ini nak menyatakan pada kita ialah berkenaan dengan pakaian lah tadi. Kan tadi kita sebut pakaian. Mana pakaian yang kita gunakan untuk solat. Kalau kita di Malaysia ni memang tak pakai kasut lah. Kalau pakai kasut dalam masjid kan namanya puang ajar. Kena kita kan sebab kasut kita ni macam tahu lah, macam-macam kan yang kita pijak. Macam-macam yang kita pijak.
Kalau di Arab tu dia ada kasut khuf tu, kasut daripada sepatu tu lah, sepatu kulit. Kita tak ada lah, tak ada macam tu. Baik. Jadi kalau seandainya berlaku begitu, maka naklah dia membersihkan, maka dibalik-balikkan kasut tadi dan naklah disapukan pada bumi. Tapi kalau seandainya najisnya itu najis mughalazah, kan ada 3 kan. Dia ada najis mughalazah, najis yang berat, najis mutawassitah, najis yang ringan. Kemudian najis muhaffafah, najis mutawassitah mana sederhana. Najis muhaffafah, najis yang ringan. Kalau najis itu najis berat, anjing babi, memang tak boleh buat apa. Memang kena samak dulu lah kasut tu. Kasut tu kena samak. Apalagi kita memang nampak jelas kan, memang kita ada pijak benda tu. Najis tadi memanglah kita kena samak dahulu. Cara samak ialah sekali dengan air tanah dan 6 kali dengan air mutlak. Air mutlak sekali dengan air tanah dan 6 kali dengan air mutlak. Gitu. Tapi kalau hanya najis mutawassitah, najis pertengahan saja, maka cukuplah kita menghilangkan akan bau dia, rasa dia dan warna kan. Bau, rasa dan warna. Maksud rasa tu jangan kau rasa kat mulut. Rasa tu maknanya kita boleh rasa dengan tangan lah kan. Rasa dia, naklah hilangkan bau dia, rasa dan warna. Jangan masuk rasa tu pergi jilat pula. Rasa ustaz, bukan rasa macam tu. Rasa ni mana sentuh lah. Sentuh dengan tangan ada tak. Kalau tak rasa tu, nak clear lah, bersih lah macam tu. Baik. Baik, kalau kita lihat dalam ni pula, dalam syarah satu lagi, dia kata perkataan kainnya, iaitu bagi tiap-tiap yang ditanggung seperti serban. Iaitu bagi tiap-tiap yang ditanggung seperti serban dan kopiah dan selendang atau barang sebagainya, jika tiada bergerak ia dengan gerak orang yang semayang, sekalipun seperti hujung serban yang panjang. Masalahan pada masalah sujud, maka sah sujud di atas sesuatu yang tiada bergerak dengan gerak musalli. Tiada bergerak dengan gerak si musalli. Adapun perbezaan keduanya, iaitu pada menjauhi najis pada semayang, adalah ianya disyaratkan kerana ta'zim, membesarkan, dan yang dituntut pada sujud adalah tetap atas yang lain daripadanya. Wallahu a'lam. Pada kain lah. Okey. Dan apa-apalah yang ditanggung oleh kain tadi, yang ditanggung oleh si musalli. Kain kan suatu benda yang ditanggung oleh musalli. Semana kain tu, sama ada kain telekung ke, kain yang kita semayang ke, maka jangan ada najis lah pada kain tersebut. Kena cek lah. Biasanya kadang-kadang najis kecil-kecil ni, contohnya tai apa? Tai cicak, betul? Ini antara najis yang kecil, yang sukar kadang-kadang kita nak kesan. Sukar kita nak kesan, tiba-tiba ada terkena pada kain ataupun terkena pada tubuh. Tai cicak terpijak, imam terpijak tai cicak kan, kemudian jadi imam pula tu. Betul tak? Abi solat tengok ada pula benda tu kan. Maka semayang tidak sah. Kalau imam dah tak sah semayang, maka jemaah pun tak sah semayang lah. Ulanglah semula. Pergilah basuh kaki, ulang semula, ambil balik. Tak perlu angkat semayang semula. Tak perlu angkat semayang semula, tapi semayang. Maknanya i'adatus solah. I'adah ni ulang semayang semula. Macam tu. Jangan buat diam je. Baik. Baik, seterusnya. Kemudian ada lagi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan tempatnya. Ulang semula. Dan keenam daripada syarat semayang tadi, suci daripada najis.
suci ya pada najis yang tiada dimaafkan akan dia, sama ada pada tubuhnya tadi, dan pada kainnya tadi, dan pada tempatnya tadi. Pada tempatnya. Dari pada tempat ini berdasarkan kepada satu hadis daripada Abu Hurairah, di mana berkata ia, anna arabiyan bala fil masjid fasara ilahin nas liyaqa'u bihi faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa ahriku ala baulihi zanuban minal ma' aw sajlan minal ma' fa inna ma bu'istu muyassirin wa lam tub'asu mu'assarin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya anna arabiyan, satu hari seorang Arab Badui dia membuang air, terkencinglah, bala pi masjid, dia terkencing dalam masjid. Masa tu nailah masjid baru dibina, orang Islam pun tak berapa ramai lagi, kan? Jadi ada orang Badui itu, dia mungkin jenis orang Badui ni suka kencing mata-kata. Dia suka kencing mata-kata, dan dia tak tahu mungkin tu tempat solat. Dia pun nak masuk dalam masjid dan dia pun terkencing. Macam tu. Seorang Badui membuang airnya dalam Masjid Nabawi. Fasara alaihin nas, maka para sahabat pun bangkit berdiri kepadanya. Fasara alaihin nas, mana manusia akan bertumpu pada dia lah. Semua bertumpu pada dia. Liyaqa'u bihi, dengan tujuan untuk nak orang kata pukul lah. Pukul ke apa pada sebagainya, kan? Kalau sebut dalam ni dia kata supaya menjatuhkan dia. Yang ini para sahabat menjerkah akan dia, serta hendak melakukan sesuatu terhadapnya, maka mungkin nak pukul lah, nak pukul ke nak hentak ke dan sebagainya. Ini kurang ajar betul Arab ni kan. Tak ada adab langsung dalam masjid, dia kata. Masuk tempat ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, tinggalkan oleh kamu akan dia. Da'ahu wa ahriku ala baulihi zunuban minal ma'. Tinggalkan dia. Tuangkanlah atas air kencing dia. Mana ambil air, diuruskanlah. Ambil air, diuruskanlah pada tempat tadi lah yang dia dah tembak tadi. Faham tembak kan? Kencing lah. Satu timba daripada air. Satu timba daripada air. Sesungguhnya aku dibangkitkan kamu pada sekalian untuk memberikan kemudahan. Tiada aku dibangkitkan untuk memberi kesusahan, kata Rasulullah SAW. Nabi kata aku dibangkitkan kepada kamu ni, diutuskan untuk memudahkan urusan, bukan untuk memayahkan urusan dah. Itu. Jadi hanya cukup sekadar didiruskan air saja pada tempat itu. Samping tu pula Nabi tak bagi dia pukul. Nabi tak bagi dia pukul kerana kemungkinan besar lelaki tu, kemungkinan besar dia belum habis kencing lagi. Belum habis lagi. Takut nanti kalau dia dipukul ketika tengah kencing itu, apa terjadi? Lagi merata lah. Mana kencing itu akan lagi merata lah bagi dia. Mungkin dia berlari ke, tengah terkencing berlari. Tak, tengah terkencing berlari. Kan? Sebab apa? Takut kena pukul. Jadi daripada dia punya tempat tu, daripada tempat dia kecil saja, ruang dia terkencing tadi, dah jadi besar pula. Dah satu hal pula nak menguruskan tuan-tuan. Macam itulah. Itulah pada permulaan Islam. Kalau dah zaman sekarang ni, Islam pun dah hebat, dah bagus, kan? Tandas pun besar, toilet pun besar, kan? Cuma kadang-kadang ada toilet yang jauh je lah. Ponek kita nak pergi jauh ponek daripada macam ujung dunia rasa masjid besar. Masjid besar kan? Bila masjid besar ni pun faham lah, jauh sangat. Kono pula orang kata sakit perut pula, kan, makan potai apa-apa dan sebagainya, jadi dah sakit perut, nak pergi buang air tu punyalah jauh kan tu. Dah lah orang kata masjid kadang 2-3 tingkat.
Kan? Kadang masjid 2 tingkat, lepas tu tangga pula jauh pula ke bawah tu, bilik air pun jauh. Macam tu. Macam masjid negara tu lah. Siapa pernah pergi masjid negara? Siapa pernah pergi masjid negara, dia punya bilik air tu memang jauh ke belakang. Dia ada tangga pula lagi tu. Tangga lagi, kan? Lepas tu masuk dalam terowong bawah tu lagi, cari pula bilik air. Kat mana pun bilik air ni? Biasalah kalau masjid yang besar-besar ni, biasanya bilik air dia jauh. Tu siap standby lah tuan. Takut nanti tak tercicir pula tengah jalan pula kan. Kencing pula tengah jalan. InsyaAllah. Ini masalahnya kalau bilik air tu jauh. Sepatutnya bilik air itu orang kata janganlah orang kata terlampau jauh.